Dan kemarin kita dah masuk surah Al-Mulk, surah yang pertama dalam juzuk yang ke-29. Jadi kemarin kita dah sempat bincang ayat yang pertama, ayat kedua tentang perkataan Al-Mulku yang menunjukkan keluasan kerajaan Allah di dunia, di akhirat, langit, bumi dan semuanya lah. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk dengan tujuan menguji siapakah di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Kemudian kita nak sambung hari ini ayat yang ketiga, yang keempat dan kelima, ceritanya tentang langit. Cerita tentang langit. Menariknya ayat 3, 4, 5 tak bercerita tentang bumi. Bercerita tentang langit dan terus ke alam akhirat. Cerita tentang balasan neraka untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Cuma dalam ayat 3, 4, 5 kita nak kaitkan dengan dengan surah Al-Mulk. Apabila Allah Ta'ala menyebut tentang langit pada ayat ketiga, keempat, kelima, apa dia punya munasabah, kesesuaian dengan surah ini, surah Al-Mulk. Ini menunjukkan bahawasanya kerajaan Allah itu sangat luas, bagaimana seluas langit yang kita pun tak tahu sempadannya. Adapun planet bumi kita tahu, planet bumi macam inilah, salah satu planet yang ada dalam sistem solar. Ini kalau kita belajar tentang sains astronomi, dia sesuatu ilmu yang sangat menarik untuk kita melihat kekuasaan Allah, untuk kita lebih mendekati kehebatan kekuasaan Allah yang berada di luar alam bumi, yang kita tidak mampu nak sampai ke sana lah. Cuma kita dapat mengetahui hasil daripada perkembangan dunia sains teknologi. Manusia telah berjaya pergi ke angkasa lepas dengan menghantar kapsul apa dia dan sebagainya lah. Dan boleh hantar imej-imej melalui satelit yang kita boleh lihat keluasan alam ciptaan Allah ni. Jadi kita terus kepada bacaan untuk ayat yang kita nak bincangkan hari ini. Itu ayat yang ketiga dari surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذي خلق 7 سماوات طباقا. Dialah ini Allah yang telah menciptakan 7 langit yang bersifat tibaka, berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman, tidaklah engkau melihat pada penciptaan, pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu. Maksud ciptaan Tuhan itu merujuk kepada langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala yang bersifat dengan pemurah. Tidaklah kamu melihat pada langit yang Allah Ta'ala ciptakan itu adanya sifat tafawud, perbezaan. Mana-mana tempat kita pergi di atas muka bumi, kita lihat langit adalah sama. Ustaz, tak ada suara. Ustaz, suara hilang. Ustaz tak buka mic. Alamak. Tak perasan tu. Tulis. Type.
Dia tertekan butang mute tu. Pasal tu. Ni lagi. Nah, tu pasal tu back kira. Tak apa, kita ulang balik ya. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 petala langit secara berlapis-lapis, yang mana tidaklah engkau melihat pada ciptaan Allah itu, yakni langit itu adanya sifat tafawud, sifat perbezaan. Maka diperintahkan untuk diulang pandangan mata itu. Adakah kamu melihat padanya ada futur? Futur maksudnya sesuatu yang tidak seimbang ataupun ada kekurangan, kecacatan, sama ada pecah retak. Summarji'il basara karrataini, kemudian ulangkanlah pandangan mata kamu 2 kali. Kalau dah tadi tengok dah sekali, sekarang ni ulang lagi 2 kali. Ada pendapat lain menyatakan tadi dah tengok sekali, sekarang tengok sekali lagi. Tapi yang penting tengoklah berkali-kali, nescaya kamu akan merasakan, nescaya akan kembalilah pandangan mata kamu menjadi khasian, menjadi sangat terasa zalilan, dalam keadaan hina ataupun keadaan rasa rendah diri, kerdil, wahwa hasir, dan dalam keadaan rasa payah. Kerana kita tidak akan menemui kekurangan pada langit yang sangat besar, tinggi dan tidak bertiang. Kemudian ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya telah kami hiaskan langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Masabih asalnya lampu, masabih daripada perkataan misbah. Tapi masabih maknanya nujum. Langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi dihias dengan bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan ia sebagai alat untuk merejam syaitan. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka, ini bagi syaitan itu, azab api neraka yang menyala-nyala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ketiga menyebut tentang langit yang sifatnya 7 lapis, tibaqa. Sebelum ni di akhir surah At-Talaq pun kita dah baca dah ayat yang berbunyi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahum. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan 7 langit, 7 bumi. Baik. Di sini disebut 7 langit itu secara berlapis-lapis. Adakah berlapis-lapis ini melekat ataupun tidak melekat? Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis langit ini, jawapannya tidak melekat. Tapi asalnya langit dan bumi ini adalah ratqan. Asalnya melekat. Nanti kita akan rujuk dalam ayat 30 surah Al-Anbiya. Jadi antara langit, satu langit dengan langit yang lain, dia ada ruang. Ruang yang sangat jauh. Kemudian timbul persoalan, apakah sebenarnya langit itu? Kalau kita belajar sains, segala jisim yang wujud di alam ini dia ada 3 saja. Sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Jadi persoalannya langit ni macam mana langit ni? Adakah dalam bentuk pepejal, cecair atau gas? Apakah pendapat yang muktamad di sisi kajian ilmu sains? Baik. Ada kalanya sesetengah ayat menggambarkan langit itu dalam bentuk pepejal. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 92, apabila orang-orang kafir di Mekah memberikan beberapa cabaran kepada Nabi, salah satu cabaran mereka, mereka kata, kami tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad hinggalah autus kita sama'a alaina kisafan, sehinggalah kamu dapat menjatuhkan langit kepada kami secara berkeping-keping, kisafan ataupun kisfan. Kisafan makna jatuh dalam bentuk
macam kita kata satu-satu yang boleh dilihat berkeping-keping, stokor-stokor, Kelantan kata stokor-stokor jatuh, seolah-olah difahami dari sudut bahasa Arab, mereka seperti menganggap langit itu dalam bentuk pepejal. Dalam bentuk pepejal. Awalam yarau ma baina aydihim afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Tidakkah orang-orang yang kufur itu melihat di depan mereka, di belakang mereka tentang apa yang ada di langit dan di bumi? Inna sya' nakhsif bihimul ard. Jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka dalam tanah. Au nusqit alaihim kisafan minas sama. Atau kami jatuhkan langit secara berkeping-keping, satu demi satu. Jadi ayat ini menunjukkan seolah langit itu adalah bentuk pepejal. Baik. Yang kedua, ada ayat lain menunjukkan bahawa langit ini seperti dalam bentuk cecair. Cecair, macam air. Dalam ayat ke-7 surah Hud. Surah Hud, awal juzuk yang ke-12. Ayat ke-7. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi dalam tempoh 6 tahap masa, dan adalah arasnya itu di atas air. Aras ni atas pada langit yang ke-7. Rupanya di atas sana ada air. Dan ada penjelasan ulama tentang ayat ke-7. Dan ada adalah hadis banyaklah dalam Sahih Bukhari pun ada disebut tentang tafsiran ayat ni, dalam tafsir sendiri pun ada disebut. Kemudian adakah langit dalam bentuk gas? Dalam bentuk gas, itu kita boleh rujuk dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun. Kemudian dia pun berkehendak untuk menuju ke langit. Daripada Allah Ta'ala ciptakan bumi, kemudian daripada bumi itu wahia dukhan, ia membentuk asap. Dukhan maknanya asap dalam bentuk gas. Daripada gas yang naik itu dia membentuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga dalam tempoh fi yaumain. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Maka Allah Ta'ala menentukan bahawa langit itu akan tercipta 7 lapis langit dalam tempoh 2 masa, dua hari. Hari ini bukan hari di dunia, hari di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini jadi satu misteri, kita tak tahu langit itu pepejal, cecair atau gas. Atau mungkin semua sekali. Sebab langit ini luas. Baik. Kemudian di antara dalam At-Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili menyebut, dia kata as-sama' ialah madah la ya'lamu haqiqataha illallah. Langit ini satu madah, satu bahan ataupun satu benda, suatu jisim yang tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah. Adakah dia tu dalam bentuk pepejal, ataupun madah tu madah yang bersifat jamidah, benda yang beku, ataupun dalam bentuk ma'i' cecair, ataupun dalam bentuk gas. Bentuk gas ni bentuk yang kita kata gas, bentuk macam gas lah. Gas ni dia ada, cuma kita tak nampak. Dan jauhnya langit itu daripada bumi masirah 500 am bil qiyasatil qadimah. Jauhnya sejauh 500 tahun perjalanan dengan kiraan terdahulu. Kiraan terdahulu kita tak tahulah. Kiraan sama ada dengan kiraan perjalanan naik kenderaan. Kalau sekarang dalam ilmu sains sekarang dia menggunakan perkiraan dengan kelajuan cahaya. Wa yara al-ulama al-falakiyun annaha faragh yaduru fiha al-kaukab. Dan ulama-ulama falak ni sarjana dalam bidang ilmu astronomi atau ilmu kosmologi. Satu lagi istilah diguna ilmu kosmologi. Kosmo, ilmu yang mengkaji tentang alam semesta, tentang universe dan segala planet-planet yang ada di sana. Matahari, bulan ni hok dekat, hok jauh lagi. Contohnya bintang-bintang yang lebih jauh daripada bumi. Menarik untuk kita lihat. Sebab saya ada satu buku yang membincangkan tentang Al-I'jaz Al-Ilmi dalam Quran. Buku ni dijadikan sukatan untuk
pelajar-pelajar sekolah agama Y yang belajar dipanggil at-tafsir ilmi, tafsiran untuk kita lihat dari sudut saintifiknya. Ada satu tajuk tentang al-fadha, tentang angkasa lepas. Yang ada fakta menyebut bahawasanya bintang, bulan, matahari, bumi semuanya berada pada falaknya sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam surah Yasin, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Setiap satu planet itu, matahari, bulan, bumi dan lain-lain berada pada orbitnya. Kalau dalam istilah sains astronomi dipanggil orbit. Bahasa Arab dipanggil falak. Wa kullun fi falakin yasbahun. Mereka bergerak dalam keadaan berenang. Seolah-olah mereka berada dalam air. Di angkasa lepas. Mereka bergerak. Baik. Jadi ulama falak melihat langit itu faragun, satu ruang yang kosong, yang berlegar padanya kaukab, segala planet-planet yang ada di sana. Wa idza arafna anna al-kawakib zat ab'ad mutafawitah wa masafat mukhtalifah. Dia kata bila kita dah ketahui bahawasanya segala planet-planet itu mempunyai kejauhan yang berbeza, maknanya jarak yang jauh, masafat, jarak yang mukhtalifah, bermacam-macam, maknanya ukurannya jauh dan tidak sama kejauhannya. Kita ambil contohlah, macam kita dalam sistem solar, bumi ini planet yang ketiga. Utarik, Kejora, Bumi, Marikh, apa lagi lepas tu? Mushtari, Zuhal, Neptun, sampai kepada yang akhir sekali Pluto. Ada 9 semua planet. Uranus, ada 9. Jadi yang kita lihat sebenarnya dalam sistem solar kita tu, antara bumi dengan matahari saja dah 150 juta kilometer, bayangkan. Ada fakta yang menyebut antara bumi dengan matahari sejauh 150 kilometer. 150 juta kilometer. Manakala antara bumi dengan planet Pluto sejauh 6.000 juta. 6.000 juta kilometer. Sangat-sangat jauh. Sejauh matahari pun mengambil masa 8 minit untuk cahayanya sampai ke bumi. Jadi di situ kita boleh adrakna tasawur, maka kita dapat gambarkan qurratis samawatis samai, bulatan langit yang ketujuh langit. Jadi cuba kita bayangkan, kita nak fikir langit ni macam mana. Memang kita tak mampu nak mencari jawapan yang tepat lah. Kita bumi ni, kita tahu bumi ni dalam bentuk sfera. Quran cerita bumi ni dalam bentuk terbentang. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Selepas itu bumi kami ratakan. Rata nisbah kepada kita yang kecil ni, kita nampak rata, tapi bumi sebenarnya bulat. Sebagian bulatnya bulan dan juga matahari. Kita melihat di atas kita langit. Kita yang duduk di Malaysia, atas kepala kita langit. Orang yang duduk di kutub utara, atas dia langit. Orang yang tinggal di kutub selatan, kalau ada orang lah di kutub selatan pun, di atas kepala dia langit. Bila kita melihat bumi daripada angkasa lepas, kita melihat dia punya arahnya berbeza. Orang yang kepalanya baik, yang duduk di kutub utara, kepalanya di atas, tetapi dia bertentangan dengan orang yang berdiri di kutub selatan. Kan kalau kita ambil bola yang bulat tu, kita tengok, kita pacakkan macam ambil lidi ke, pacak ke atas, bahagian bola di atas bawah. Kita nampak arah yang bertentangan. Sama juga kalau orang duduk di garisan khatulistiwa macam kita di Malaysia ni, atas kepala kita adalah langit. Jadi langit ni berlapis-lapis ni macam mana? Jadi kalau kita faham gitu, maknanya sekeliling bumi ni adalah langit. Sebab itu dalam tafsir Al-Muni, Dr. Muhammad Suhaili kata, bila kita faham kedudukan planet ini jauh antara satu sama lain, maka kita dapat tasawur, dapat gambarkan qurrah, mana dalam bentuk bulatan. Qurrah ni bola, bulatan. As-samawati sab, langit yang ketujuh-tujuh ini. Kemudian
lalu terbentuklah dipanggil Al-Majmu'ah Asy-Syamsiyah ataupun sistem solar kita yang disebut juga Nizam Asy-Syamsi, sistem solar. Sistem solar ni salah satu sistem yang ada dalam galaksi Bima Sakti ataupun disebut dengan Milky Way kalau kita belajar ilmu astronomi, ilmu kosmologi. Yang dia punya pusatnya adalah matahari. Matahari ni seolah-olah dia ada tarikan, dia ada graviti juga. Dia ada graviti dia. Bumi ada graviti dia, bulan pun ada graviti tarikan dia dengan kadar yang tak samalah. Dan Allah Ta'ala ciptakan dalam sistem solar ini Utariq, Az-Zuhrah, Al-Ardu, Al-Marikh, Al-Mushtari, Uranus, Neptun, Pluto. Jadi bahasa Arab pun dia guna, dipinjam daripada bahasa Inggeris juga, sama aja. Baik. Sekarang ni kita nak lihat ayat 30 dari surah dari surah Al-Anbiya. Muka surah Al-Anbiya ni surah yang ke-17, muka surat 324. Muka surat 324. Jadi para jemaah boleh tengok pada skrin kalau yang guna laptop atau komputer. Ustaz Ahmad Rosdan, dia orang IT ni di Pejabat I, tolong bantu untuk bawakan paparan ayat tu. Kita lihat ayat 30 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi, kita nak kaitkan dengan cerita tentang langit ni. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir melihat ataupun tidakkah mereka memerhati untuk mereka fikir bahawasanya langit dan bumi ini asalnya dalam bentuk padu dan melekat. Ratqan ni sesuatu yang melekat padu. Maknanya langit bumi ni asalnya satu. Asalnya satu. Lalu fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Lalu dipisahkan maknanya hasil daripada sesuatu yang berlaku dengan kehendak Allah dipisahkan. Asalnya benda yang satu yang melekat. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Itu asalnya. Lalu waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan daripada air akan segala benda yang hidup atas muka bumi, manusia atau binatang. Kita tahu air ini adalah kombinasi antara dua gas, hidrogen, oksigen. Hidrogen, oksigen, lalu jadilah air. Dan planet bumi ini Allah Ta'ala jadikan planet yang paling sesuai untuk didiami oleh manusia dan makhluk lain kerana mempunyai air, ada gas oksigen dan ada keperluan yang lain. Itulah sebabnya kenapa selepas Adam dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga, Allah Ta'ala letakkan mereka di atas muka bumi. Dia letakkan mereka di atas muka bumi, bukan di planet lain. Baik. Banyak persoalan-persoalan lain yang kita nak kaitkan dengan langit. Pertama, antaranya selain daripada sifat langit yang asalnya melekat dengan bumi, ratqan. Lalu Allah Ta'ala pisahkan. Inilah yang dinamakan ataupun yang disebut sebagai dari segi kajian saintis barat yang kita lihat tidak jauh perbezaannya dengan apa yang disebut dalam Quran, iaitu teori Big Bang. Bagi sesiapa yang pernah membaca dan mengkaji bahan-bahan bacaan sebegini, ada seorang ahli sains di Turki yang masyhur dengan nama panelnya Harun Yahya, ada menulis tentang perkara ini. Dan banyak bahaya-bahaya bacaan begini kita boleh cari sendirilah dalam internet. Di sini saya petik tulisan dalam satu artikel oleh Ustaz Fauzi Abdul Hamid dalam majalah Al-Ustaz, isu yang keempat. Majalah ni diterbitkan oleh Telaga Biru, penerbit yang sama menerbitkan majalah Solusi. Dia ada satu artikel ditulis tentang teori Big Bang dalam Quran. Ni ada kaitan dengan dengan awal penciptaan alam semesta. Saintis barat membuat satu gagasan teori yang dinamakan teori Big Bang, satu letusan yang besar yang mengatakan itulah asal kejadian alam semesta. Tapi mereka tu ada disebut, tu ada dipaparkan di situ. Ia adalah satu model kosmologi yang menerangkan tentang permulaan alam semesta ataupun universe.
Menurut teori ini, dia kata asalnya alam ni dalam keadaan sangat panas dan tumpat. Ketumpatan yang tinggi menyebabkan berlaku tekanan panas. Panas. Panas dengan sebab tekanan. Akibat tekanan yang tinggi dan sangat panas berlakulah cosmic explosion. Itu satu letupan yang kuat yang terkenal dengan nama Big Bang. Dianggarkan berlaku sekitar 13.75 bilion tahun yang lepas. Betul tidak? Tak tahulah. Wallahualam, itu teori sains. Dia kata alam semesta mula berkembang sehingga menjadi cakrawala yang wujud sekarang ni. Cuma ni saintis barat ni, oleh kerana mereka ni jauh daripada akidah tauhid, perkara ni mereka tak kaitkan dengan persoalan keimanan. Kita orang yang beriman, apa-apa yang mereka kaji, kita tak boleh pisahkan daripada rujukan kita daripada Quran dan sunnah Nabi. Pendek cerita, dia kata seluruh astronomi menerima teori ini. Ini ahli astronomi terima teori ini kerana dilihat memberi penerangan yang paling tepat. Sebenarnya Allah Ta'ala telah berfirman tentang perkara ini dalam ayat 30 yang kita baca tadilah. Tidakkah orang kafir mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu asalnya ratqan, sesuatu yang padu melekat. Lalu fafataqnahuma, kami pisahkan. Dipisahkan. Apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk menciptakan, lalu pisahkan. Kalau kita rujuk dalam ayat dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala memulakan penciptaan bumi. Bumi dahulu. Fi yaumain, dalam tempoh 2 hari. Surah Fussilat ni surah yang ke 41 ya. Selepas surah Ghafir. Surah yang ke-41 di awal surah. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Muka surah 477 dalam ayat yang ke-9. Adakah kamu kufur engkar kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi ini dalam tempoh 2 hari? Adakah patut kamu kufur engkar kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam tempoh 2 masa? Itu bumi. Bermula dengan bumi, lepas tu langit, lepas tu di langit 2 hari, lepas tu daripada 2 hari langit ditambah 2 hari lagi untuk langit menjadi 7. Jadi semua sekali 6. Jadi bermula dengan bumi. Kemudian dalam ayat yang ke-11 tadi telah kita sebut tentang salah satu kemungkinan sifat langit adalah dalam bentuk dukhan, bentuk asap, bentuk gas, iaitu daripada penciptaan bumi, kemudian terbentuk daripadanya naiknya dukhan ini dengan maksud gas, ataupun dalam tafsir Ibn Katsir dia kata bukharul ma' wab air. Daripada bumi naik wab air lalu membentuk langit. Jadi berdasarkan tafsir Ibn Katsir seolah-olah langit ini bentuk cecair. Sebab dia kata langit itu terbentuk daripada bukharil ma' wab air. Lalu terbentuklah langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Dan setiap langit itu telah Allah Ta'ala tentukan urusannya. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Setiap langit itu telah ditentukan urusannya. Itu boleh rujuk sebagai tambahan dalam surah Fussilat. Kalau tuan-tuan rajin baca, satu lagi saya cadangkan baca buku yang ditulis oleh Dr. Daniel Zainal Abidin. Apa dia? Sains dan Al-Quran, tak silap buku tu. Ada perbincangan tentang tajuk ni. Kemudian kita melihat antara lain kehebatan langit adalah Allah Ta'ala jadikan langit ini bersifat tinggi. Bersifat tinggi, hebatlah, tinggi. Aantum asyaddu khalqan amis sama', dalam surah An-Nazi'at. Adakah kamu wahai manusia yang lebih sukar penciptaannya ataupun langit? Padahal langit itu banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Kami telah bina, iaitu jadikan langit itu suatu binaan yang ditinggikan sifatnya lalu disempurnakan ia. Dengan maksud ja'alaha 'aliyah, 'aliyatul bina, 'aliyatal bina, ba'idatal fana. Langit itu binaannya tinggi dan ruangnya jauh. Maknanya luas. Langit ni sangat luas. Kita tengok bumi dah luas dah. Sebab kita ni kecil, tapi sebenarnya
langit ni lagi luas. Kemudian tentang langit lagi. Langit ini tidak ada tiang. Allah Ta'ala jadikan langit tidak ada tiang. Itu boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua dan surah Luqman ayat ke-10. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah Ta'ala dialah yang mengangkat binaan langit tanpa ada tiang. Padahal langit itu adalah bumbung bagi bumi. Bumbung itu disebut dalam ayat surah tadi juga, surah Al-Anbiya tadi, selepas ayat 30 tadi, kita dah tengok ayat 30 tadi, ayat selepas itu. Iaitu dalam ayat 33, waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, kami jadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara. Biasanya kalau kita buat rumah, kita buat bangunan, dia bila ada bumbung, maka kena ada tiang. Langit ni Allah Ta'ala ciptakan sebagai bumbung bagi bumi, bumbung atap bagi bumi, tapi tak ada tiang. Mana mungkin manusia boleh buat rumah tu ada bumbung, tapi tak ada tiang nak menyokong bumbung. Macam mana? Sudah tentu bumbung tu akan jatuh. Bahkan tak akan dapat dibina bumbung sebab tak ada penyokong. Tapi Allah Ta'ala dengan kuasanya maha hebat, dia menjadikan langit itu sebagai bumbung bagi bumi, tanpa bumbung itu jatuh walaupun tak ada tiang. Bayangkan kalau satu masa nanti bumbung itu jatuh. Agak berlakulah bila kiamat nantilah. Dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala beritahu dialah yang menahan langit. Dalam surah Al-Hajj akhir tu ya, akhir surah tu ayat yang ke berapa tu, ayat 65. Surah Al-Hajj ayat 65 muka surat 340. Kita masih cerita tentang langit sebab banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang sifat langit. Bila kita baca semua sekali barulah kita boleh letak dalam minda kita sifat langit. Tu ayat 65 surah Al-Hajj. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard. Tidakkah engkau melihat Allah Ta'ala telah mempermudahkan untuk kamu apa yang ada di atas muka bumi. Wal fulka tajri fil bahri bi amrih, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Kemudian wa yumsikus sama, dialah yang menahan langit an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih, supaya langit itu tidak runtuh menimpa bumi. Subhanallah. Allah Ta'ala beritahu dialah yang menahan, menyekat langit daripada jatuh menimpa bumi. Kerana kita tahu langit ni adalah bumbung yang tak ada tiang. Bumi sebagai suatu macam rumah lah. Tamsilannya bumi rumah, langit sebagai bumbung, tapi bumbung yang tak ada tiang. Allah Ta'ala dengan kuasanya lah yang yumsikus sama, dia yang menahan langit daripada jatuh menimpa bumi. Illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Izinnya itu makna bila Allah Ta'ala mendaki, bumi itu jatuh menimpa bumi, habislah. Semua makhluk atas muka bumi ini akan binasalah. Tapi itu hanya berlaku bila kiamat nantilah. Apabila berlakunya kiamat. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya langit tak ada tiang. Allah Ta'ala yang menahannya daripada jatuh dengan rahmatnya. Baik, kemudian kita nak pergi kepada poin yang terakhir. Langit sentiasa meluas. Ini dalam surah Az-Zariyat, juzuk yang ke-27. Kita lihat juzuk yang ke-27. Muka suratnya, muka surat 522. Muka surat 522 ayat 47. Bawah tu ayat 47. Ayat yang berbunyi was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kalau para jemaah tak sempat nak buka Quran, tak apa, dah ada pada paparan komputer dan laptop masing-masing yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Rashdan. Kita boleh tengok sini. Dan langit kami bina ia, kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi, dan kami adalah yang mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Wa inna lamusiun. Baik, itu satu bentuk tafsiran. Kamilah yang akan wa inna lamusiun, meluaskannya.
Kita lihat pada perkataan wa inna la musiun, kamilah yang berkuasa untuk meluaskannya. Sifat luas itu merujuk kepada Allah Ta'ala menjadikan langit ini sifat luasnya tidak statik. Apa tidak statik? Maknanya dia sentiasa bergerak dan berkembang. Baik. Wa inna la musiun, kamilah yang meluaskannya. Musiun daripada minas sa'ah, daripada luas. Diddu ad-dayiq, lawan kepada sempit. Wa wassa'ahu, itu meluaskannya. Anna Allah Ta'ala la musi' fi bina'is sama. Allah Ta'ala akan meluaskan pada binaan langit. Dalam ayat ini didatangkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Itu wa inna la musi'. Musi' kamilah yang meluaskannya. Sedangkan fi'il sebelumnya banainaha dalam bentuk fi'il madhi. Untuk menyatakan adanya al-farqu, perbezaan masa antara keduanya. Itu Allah Ta'ala telah bina langit wa aujadaha minal adam mundu zaman, dan Allah Ta'ala mewujudkan ciptaan langit yang asalnya tiada, asalnya tak ada, semenjak tempoh masa yang lama, mundu zaman, lama dah. Adapun proses tausi' diluaskan langit itu fama zala mustamirran ba'dal khalqi, ianya adalah proses yang berterusan selepas langit diciptakan. Cuba kita bayangkan, kalau kita tiup belon, diberi kepada kita belon, kita pun tiup tanpa henti-henti, belon tak akan terus berkembang. Bila sampai satu tahap, belon tu pom, akan pecah. Itulah teori yang tidak jauh bezanya dengan sempadan bagi langit, dia akan terus meluas. Baik. Sebelum ini manusia berkeyakinan yang alam semesta ini annahu thabitun la yataghayyar, ianya bersifat tetap. Tetap ni mana statik dan tidak berubah. Wujida hakadha wa yastamirru ila ma la nihayata ala ma huwa alaihi. Begitulah yang mereka dapati, dan perkara itu berterusan kepada satu tahap yang keadaan macam itulah. Hakadha dhanna ulamaul falak, itulah mengikut sangkaan dan yang dipegang oleh ulama-ulama ataupun sarjana astronomi, orang yang mengkaji ilmu kosmologi. Dan golongan yang mulhid, golongan etis, mereka berhujah ala kidamil alam. Alam ni bersifat kidam. Kidam ni maknanya alam ni wujud sejak dahulu lagi tanpa ada pencipta ni. Etis ni golongan yang tak meyakini adanya Tuhan. Tapi dalam akidah Islam kita yakin alam ni asalnya tidak ada kecuali setelah Allah Ta'ala ciptakan. Kana Allah masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu hak Nabi sebut dalam hadis. Apa-apa yang Allah Ta'ala kendaki ada, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kendaki tidak ada. Jadi asalnya alam ni tidak ada. Alam ni hanya ada termasuk langit bumi setelah Allah Ta'ala ciptakan. Jadi golongan etis ni golongan yang ingkar al-khaliq, mengingkari adanya pencipta. Sehinggalah sampai satu peringkat apabila dikaji, barulah diketahui bahawa alam ini termasuk langit ini dia tidak bersifat statik, dia terus berkembang dan meluas. Tetapi apabila berlakunya kiamat dengan kuasa Allah Ta'ala, sifat tawassu' lis-sama' sayatawaqqafu yawman ma bi amrillah. Sifat meluasnya langit ini dia akan terhenti, habislah. Bila tu? Pada satu hari dengan perintah Allah apabila berlakunya kiamat. Pada hari itu Allah Ta'ala akan lipat langit ini. Dalam ayat 104 surah Al-Anbiya, pada muka surah akhir surah Al-Anbiya dalam juzuk ke-17, Allah Ta'ala beritahu yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Ingatlah pada hari kami melipat, menggulung, bukan lipat, gulung. Kami gulung langit sebagaimana gulungan lembaran kertas dalam buku. Kalau kita ambil buku macam ni, kita gulung kertas, gulung. Subhanallah. Sebesar-besar langit, Allah Ta'ala gulung. Akhirnya tak adalah langit ni. Ditukar pula dengan alam akhirat. Yang ada adalah langit alam akhirat. Bukan lagi langit alam dunia. Sebagaimana kami memulakan penciptaan, maka begitulah kami kembalikan ia. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ayat yang membicarakan tentang langit, maka kita akan dapat rasai kerdilnya kita berbanding dengan kekuasaan Allah. Yang langit ini sangat luas.
sangat luas. Sebab tu dalam ayat berikutnya suruh kita tengok 2-3 kali tu semarji'il basar. Bila kita tengok banyak kali pun kita akan terasa hina, kerdil, lemah dan tak berupaya. Khususnya kalau kita berada di tempat yang kita kata tempat yang luas macam kita duduk tepi pantai. Kita melihat di hujung sana kita nampak seperti laut itu bertemu dengan langit. Kemudian kita naik ke tempat yang tinggi atas bukit, subhanallah. Dia ikut sunnahnya, kata Jabir bin Abdullah, bila kami naik ke tempat tinggi, kami bertakbir. Idza sa'adna, bila naik tempat tinggi, kita melihat alam yang luas, langit yang terbentang luas dan bumi yang terbentang luas. Lalu kami bertakbir, Allahu Akbar. Wa idza nazalna, bila kami turun ke tempat yang rendah, itu dalam perjalanan kami, maka sabbahna, kami bertasbih kepada Allah ataupun kami memujinya dengan tasbih. Kemudian kita melihat ayat berikutnya, walaqad zayyana as-sama', sesungguhnya kami telah hiaskan langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Langit dunia ni maksudnya aqrabus samawat ilan nas, langit yang paling dekat dengan bumi. Cuma tak pasti maksud langit dunia ni langit pertama atau bukan langit pertama. Ini tak ada perbincangan di kalangan ulama. Sebab ayat ni hanya sebut as-sama ad-dunya, langit dunia. Adakah maksud langit dunia ni as-sama al-ula, langit yang pertama, ataupun langit yang bukan langit pertama, tapi langit yang paling dekat dengan bumi. Langit yang paling dekat dengan bumi dihias dengan bintang-bintang dan bintang tu sangat jauh. Bahkan ada bintang-bintang yang saiznya jauh lebih besar daripada matahari. Bila kita baca tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan bintang, sangat menakjubkan. Bumi ni, saiz bumi ni kalau nak banding dengan matahari memang sangat kecil bumi ni. Matahari lagi besar. Tetapi di sana ada bintang yang berbilion kali ganda saiznya lebih daripada matahari. Bahkan ada kenyataan yang menyebut, dia kata banyaknya bintang di langit lebih daripada minar rimal ala wajhil ard, lebih daripada pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Maknanya luas. Alam semesta ni sangat luas. Dalam banyak-banyak bintang tu, bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. Itu pun nasib baik, Allah Ta'ala jadikan ada satu bintang yang paling dekat dengan bumi, matahari satu je. Kalau ada dua, habislah. Itu pun jaraknya jauh, 150 juta kilometer. Kalau dekat sedikit, mungkin tak tahulah. Tapi kalau jauh lagi jarak matahari daripada bumi, mungkin kita akan jadi beku, sejuk kita. Sebab alam semesta ni dia ialah kalau kita belajar sains ya, bila kita semakin dekat dengan bumi, dia semakin kuat tarikan graviti, semakin tinggi tekanan, kita akan rasa panas. Kalau kita masuk dalam tanah, semakin jauh kita korek dalam tanah, kita akan rasa panas. Tetapi bila kita naik ke tempat yang tinggi, bila tekanan udara rendah, kita akan rasa sejuk. Sangat sejuk. Kita melihat puncak-puncak yang tinggi di atas muka bumi, Gunung Everest di Nepal, Gunung Fujiyama di Jepun, sentiasa diliputi dengan salji. Sebab sejuk. Kenapa sejuk? Sebab bila berada di tempat tinggi, tekanan udara rendah. Jadi kita dengan matahari itu jauhlah, 150 juta kilometer. Apatah lagi dengan bintang-bintang yang lain yang sangat-sangat jauh. Itu kita kena buat pembacaan sendiri untuk mengkaji. Cuma kita nak lihat langit dunia Allah Ta'ala hias dengan bintang-bintang. Apa tujuannya? Tujuannya kata Qatadah, Allah Ta'ala ciptakan bintang ni li salasin, bagi 3 tujuan. Pertama, zinatus sama, untuk menghiaskan langit, supaya langit itu dilihat indah. Waktu malam kita lihat bintang itu berkelip-kelip. Sebenarnya tidak berkelip ya. Sebenarnya bintang itu dia tetap bercahaya. Dan dia bergerak sebenarnya. Dia bergerak. Cuma bila cahaya dia sampai itu, cahaya itu lama dah. Dia baru sampai sebab dia terpaksa melalui perjalanan yang jauh untuk sampai kepada kita. Ataupun sebab dia terpaksa melalui lapisan udara yang menyebabkan cahaya dia terbias
Lalu kita melihat hak sapa kepada kita tu sebenarnya hak banyak aridah mungkin bintang tu. Itu kalau kita kaji, baca apa yang kesimpulan yang dibuat oleh saintis tentang An-Nujum Al-Mutala'li'ah, bintang yang berkelip-kelip. Kemudian bintang itu menjadi alat untuk merejam syaitan, disebut dalam ini waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan yang ketiga kata Qatadah, bintang itu sebagai alamatun yuhtada biha fil barri wal bahr, sebagai tanda-tanda yang dijadikan panduan ini bagi orang zaman dahulu yang bermusafir di daratan, di lautan. Dulu tak ada kompas. Tak ada kompas. Kalau orang tu belayar di lautan, naik kapal, mereka berpandukan kepada kedudukan bintang. Kalau di sekolah, khususnya guru yang mengajar subjek sains, kalau tak silap, tingkatan 3 rasanya. Dia ada belajar tentang buruj. Ada buruj biduk, buruj belatik, buruj pari dan sebagainya, tentang kedudukan bintang di langit sebagai panduan untuk mereka mengetahui arah. Mereka ni nak ke mana, ke arah ini, ke arah ni. Jadi dengan kedudukan bintang tu mereka boleh mengetahui arah yang dituju. Perhiasan bagi langit itu kita tahu dah. Alat untuk merejam syaitan. Maknanya daripada bintang itu akan keluar syihab. Syihab ni berbola api yang digunakan untuk merejam syaitan. Sebelum lahir Nabi SAW, syaitan ni dia boleh naik ke atas. Saya terlupa nak sebut satu lagi. Langit ni ada pintu. Terlupa nak sebut. Langit ni ada pintu. Ya. Langit ada pintu. Dalilnya disebut dalam surah Al-Hijr. Dalam surah yang ke-14. Surah Al-Hijr juzuk yang ke-14. Ayat yang ke-14 juga. Juzuk yang ke-14 ayat 14. Walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun, dan kalaulah kami bukakan untuk mereka baban minas sama', satu pintu daripada langit. Maknanya langit ni ada pintu. Kalaulah kami bukakan untuk orang-orang kafir itu pintu langit yang menyebabkan fadhallu fihi, jadilah mereka itu dapat ya'rujun, dapat naik ke atas. Kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu, laqalu innama sukkirat absaruna. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 15. Tentulah mereka akan mengatakan telah dimabukkan pandangan kita. Sukkirat maknanya suddat. Mata kita telah disilapkan penglihatannya. Silap maknanya seperti kita dalam keadaan mabuk, ataupun ada pendapat yang sebut a'ma, buta. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir itu banyak, 4-5-6 pendapat tentang sukkirat tu. Pandangan kita disekat, pandangan kita tak nampak. Dalam ayat ni para ulama mengatakan alam semesta, kosmologi ni asalnya fi zulmah, zulmatul fada. Alam semesta ni gelap, asalnya gelap. Alam sekeliling asalnya gelap. Betul. Dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala beritahu, Nabi SAW beritahu, Allah Ta'ala ciptakan makhluknya fi zulmah, dalam keadaan asalnya gelap. Asalnya gelap, maknanya tak ada cahaya. Contohnya saya bawa gambar di sini, kita lihat dalam gambar ni, itu matahari, dan keliling matahari itu adalah angkasa lepas yang gelap. Matahari yang dilihat min masafah yang ba'idah, daripada jarak yang jauh. Ini gambar ni, di tengah ni matahari, keliling matahari itu gelap. Menunjukkan alam semesta keliling kita ni asalnya gelap. Jadi oleh kerana kita ni dekat dengan matahari, maka sampailah cahaya matahari. Tapi tempat-tempat yang jauh, tidak sampai cahaya matahari sebab terlalu jauh. Jadi alam semesta ni gelap. Itulah salah satu tafsiran pada perkataan sukkirat. Lalu mereka menuduh kami adalah kaum yang disihirkan. Jadi langit ni ada pintu kan. Pada malam Mi'raj, pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi bersama dengan Jibril. Bila nak naik ke langit yang pertama, ada malaikat yang menjaganya. Apabila diberitahu yang bersama dengan Jibril itu Nabi SAW, lalu malaikat yang jaga pintu langit pertama mengizinkan, lalu Nabi pun boleh naik. Mana tak boleh sewenang-wenang untuk naik mudah-mudah gitu. Kena melalui pintunya. Baik, kembali kepada cerita syaitan tadi. Dulu sebelum lahir Nabi SAW, pintu langit tidak ditutup. Pintu langit tidak ditutup. Sekarang kita lihat surah Al-Jin dalam juzuk yang ke-29. Dalam surah Al-Jin juzuk 29,
surah yang ke-72, muka surat 572. Okay, muka surat 572, surah Al-Jin, pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, ayat ni semua menceritakan dialog jin. Apa kata jin? Kata jin, wa anna lamasna as-sama', bahawa sesungguhnya kami dahulu telah berusaha mencari berita di langit. Lalu fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Lalu kata jin ni, ayat ni menceritakan tentang jin cerita, bila kami naik ke langit, kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Siapa pengawal itu? Malaikat. Dan kalau jin tu cuba naik, dulu boleh naik. Lalu dia cerita ayat yang ke-9 pula. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Bahawasanya padahal sesungguhnya kami dahulu, maksud dahulu tu sebelum lahirnya Nabi SAW, jin kata kami biasa duduk di tempat perhentian di langit. Rupa-rupanya dulu jin atau syaitan ni dia boleh naik ke langit untuk lepak-lepak di sana. Lepak. Dia lepak-lepak untuk sembang-sembang. Pok-pok dia boleh. Kalau kita agak puas-puas dia saja, dululah sebelum ada PKP, sebelum SOP, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita boleh lepak-lepak kedai kopi. Kalau gitu cara kita, rupa-rupanya jin syaitan pun hebat lagi. Dia lepak-lepak bukan kedai kopi tu, atas langit tu. Ayat ke-8, ayat ke-9 cerita. Kami dahulu biasa duduk tempat-tempat perhentian di langit. Buat apa tu? Buat untuk mendengar percakapan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Itu malaikat. Jadi jin boleh mencuri dengar daripada percakapan malaikat. Maka sekarang dia kata faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka sekarang ni, maksud sekarang ni setelah Nabi SAW sudah lahir ataupun sudah diutuskan menjadi rasul, sudah diturunkan Quran, sesiapa di antara kami yang cuba mendengar naik ke langit, maka dia akan mendapati ada api yang menyala menunggunya untuk merejamnya. Apa maksud api ni? Maksud api itu adalah bobolan api daripada bintang. Bobolan api daripada bintang. Shihabar rasada. Shihab itu bobolan api yang diambil daripada bintang, akan dilempar, direjam kepada syaitan. Jadi kalau terkena, sama ada dia mati ataupun dia sakit, tak tahulah. Tapi ada pendapat kata syaitan tak akan mati juga kalau terkena. Itulah yang kadang-kadang berlaku kejadian dipanggil ribut meteor, asteroid, objek-objek daripada angkasa lepas. Yang sebahagian itu datang daripada bintang. Ada setengah kata tak tahulah. Dia kata dia asalnya pepejal, ketelan-ketelan batu di angkasa lepas, yang apabila dia memasuki atmosfera ni lapisan atas daripada bumi kita, yang bila masuk atmosfera ada tarikan graviti, maka dia bergerak dengan laju, berlaku pergeseran antara udara dengan komet tadi, maka keluarlah api. Itu teori sains lah. Tapi berdasarkan ayat Quran, sebenarnya api itu berasal daripada bintang lagi. Daripada serpihan ketulan daripada bintang tu keluarnya api yang digunakan untuk rujuk malis syayatin, untuk merejam syaitan. Jadi alam semesta ni sangat luas, sangat luas. Ada hadis satu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mereka mendengar suatu wajbatan, disebut dalam hadis itu, satu dentuman yang kuat. Lalu para sahabat terkejut. Nabi kata, adakah kamu tahu? Itulah, dia kata, bunyi hajarun rumya, seketul batu yang telah dilontarkan semenjak 70, kalau tak silap dalam mata hadis 70,000, nanti kita rujuk balik. Tempoh yang lama dah, 70 tahun ke 70,000 tahun yang lepas. Tak pernah saya rujuk balik, tapi lama. Sekarang barulah dia sampai fi qa'riha, di dasar neraka Jahannam. Dan sekarang ni kamu terdengar bunyinya, jauh jatuh. Maknanya sangat luas dan dalam neraka Jahannam. Dan di akhirat nanti disediakan untuk syaitan itu azab as-sa'ir. Di dunia mereka dilontar ataupun dibaling dengan syihab, dengan bobolan api daripada bintang, dan di akhirat mereka dibakar dengan api neraka pula. Ayat yang sama kita boleh rujuk dalam surah As-Saffat, untuk kita tutup perbincangan kita tentang langit hari ini. Ayat dalam surah As-Saffat ayat yang ke-6,
Surah As-Saffat ni surah yang ke-37 selepas surah Yasin. Surah Yasin surah ke-36. Surah As-Saffat dalam ayat yang ke-6, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Ayat ke-6 tu, sesungguhnya kami telah hiaskan langit yang paling dekat. Langit dunia ni langit paling dekat dengan kita, dihias ia dengan bizinatinil kawakib, dengan perhiasan bintang-bintang. Kawakib, planet-planet. Tujuannya adalah wahifzan, tu ayat yang ke-7, wahifzan min kulli syaitanim marid. Tujuan dihias dengan bintang tadi untuk memelihara urusan langit daripada gangguan-gangguan syaitan yang derhaka. Kalau syaitan cuba menceroboh naik ke atas, mereka akan dilempar dengan bola api. Supaya apa di ayat ke-8, la yasma'una ilal mala'il a'la. Ada dua sabdu tu pada sin dan pada mim. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukzafuna min kulli janib. Dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga untuk mendengar percakapan malaikat yang merupakan penduduk langit, dan mereka pula, ini syaitan itu direjam dengan api daripada bintang dari segala arah dan penjuru. Subhanallah. Jadi bila kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala begini, kita seperti dah memasuki sebahagian daripada alam ghaib yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Ya, kita nampak berlakunya ribut meteor, adanya kejadian komet, taik bintang jatuh, tapi kita tak nampak syaitan tu direjam dengan apa dia, komet tadi. Kita tak nampak. Quran bercerita kepada kita sesuatu yang manusia tidak dapat melihat dengan mata kepala mereka. Ini disebut sebagai al-i'jaz al-ilmi, kemujizatan ilmu yang ada dalam Quran, yang manusia tak dapat ketahui kalau mereka mengkaji sendiri, kecuali berdasarkan ilmu wahyu, iaitu ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Cukuplah untuk perbincangan kita hari ini. Kita pun dah sampai 7.30 dah ni. Saya buka kepada untuk persoalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya ni hak yang ayat wasama abanainaha biaidin. Ya. Biaidin dengan biadin ni ya beza kan Ustaz? Biaid ni jamak. Oh jamak. Jamak. Terima kasih. Ya, ya. Tapi dalam ayat ni ia merujuk kepada kekuasaan, kuasa. Dari segi bahasa Arab merujuk kepada al-qudrah. Ada soalan bertulis ke? Okey, tak ada soalan bertulis. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya tentang apa ni petir tu Petir ya. yang berlaku apa ni musim hujan kan. Ya, ya. Katanya itu petir untuk apa ni rejam malaikat, betul tak? Tu nak tahu lah. Sebab saya masa kecil-kecil dulu apa dengar juga apa ni imam-imam kampung lah katanya petir tu di antaranya untuk rejam malaikat. Tapi saya pun heran juga kenapa petir Rejam masa malaikat. dia berlaku. Apa nak Rejam petir tu rejam syaitan. syaitan. Silap. Ada dalam hadis. Baik, untuk petir tu, petir dalam bahasa Arab sebut apa dia? Al-barq. Dalam Quran petir ataupun halilintar tu disebut dengan al-barq, perkataan barq. Ada dalam hadis Sunan Tirmizi bahawasanya petir itu adalah hasil daripada pukulan malaikat. Tapi adakah sasarannya untuk diseksa jin iblis tu, tak ada pula disebut begitu. Wallahualam, kita tak pastilah. Cuma dari segi kajian teori saintifiknya,
peti ni berlaku sebab dalam awan tu dia ada cas-cas elektrik yang bila dia berada di tempat yang berlawanan antara cas positif negatif maka berlakulah tarikan. Itu secara kajian luaran manusia. Hak dalam ni hak manusia tak tahu, sebenarnya dia ada kaitan dengan urusan Allah Ta'ala yang menyuruh malaikat memukul begitu. Tapi adakah sasaran malaikat tu untuk mengenakan hukumnya untuk seksa syaitan iblis? Itu kita kena cari kalau ada dalil-dalil yang lain lah. Setakat saya tahu tidak begitu. Cuma hak Quran sebut hanya apa dia, bobolan api daripada bintang yang digunakan untuk merejam syaitan. Cuma kalau ada pendapat kata peti yang berlaku tu untuk dibakar jin syaitan tu, perlu kepada kita rujuk dalil yang lebih jelas. Ada dalam Sunan Tirmizi ada, tapi tak ada pula disebut jin syaitan tu. Baik, ada Terima soalan kasih, lain? Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan astronomi tadi lah, berkaitan dengan sains yang tak cerita tadi dia. Ya, ya. Di mana hari ini ada satu golongan lah yang dia kata dia tak percaya kepada sains. Dia mendakwa sains ni dah banyak menipu kita. Jadi dia tak percaya, sehinggalah ada timbul teori flat earth apa semua tu lah Ustaz dia. Kerana dia percaya sains ni telah banyak menipu kita. Dan ialah kita mentafsir Al-Quran pun menggunakan sains yang ditipu ni. Itu pandangan dia orang lah. Kalau tengok beberapa fakta sains dan Al-Quran pun tengok ada juga yang tahulah bercanggah, tapi tak tahulah tafsiran ni macam mana. Contohnya sains tak mengatakan matahari itu tak bergerak, tapi Al-Quran mengatakan matahari itu bergerak. Itu antara satulah. Jadi saya nak tanya apa pandangan Ustaz berkaitan dengan ni, dan bagi mereka yang berpegang kepada teori sains ni menipu ataupun teori yang golongan yang ni, apakah mereka ni, kalau mereka berpegang kepada teori ni, adakah dia bercanggah dengan akidah ke ataupun satu benda yang mungkar lah kita kata. Wallahu a'lam Ustaz, pandangan. Pertamanya kita kena faham Quran bukan kitab sains, tapi dalam Quran ada fakta-fakta asas saintifik. Quran bukan kitab sains, tapi dalam Quran ada fakta asas bagi saintifik. Jadi yang benar adalah daripada Allah Ta'ala. Cuma yang manusia kaji setakat yang sempat, yang mampu manusia kaji, lalu mereka membuat teori-teori berdasarkan kaji selidik dan eksperimen-eksperimen, maka ianya terhasil atas dipanggil al-ilmu an-nazariyah. Ilmu yang dibuat hasil tajarun eksperimen. Kemudian dibuatlah beberapa nazariyat, teori-teori. Jadi teori itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dua kemungkinan. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Apa yang Quran sebut, maka dia kena fahami dengan kaedah bahasa Arab yang asal. Dan dengan siapa Quran berbicara. Itu kita kena faham. Kadang-kadang kita tak boleh memahami ayat itu secara tekstual. Perlu lihat secara kontekstual. Tekstual kita melihat secara zahir teks ayat, tapi melihat apa sebaliknya dan bagaimana ayat itu berbicara. Kalau ada pihak yang mengatakan dia kata sains menipu, adakah semua fakta sains itu menipu? Saya tidak melihat begitu ya. Sebab ramai kita melihat dalam sejarah dunia ada saintis seperti Dr. Maurice Bucaille daripada Perancis, kalau cari dalam Wikipedia, Maurice M-A-U-R-I-S-E Maurice Bucaille, ni orang Perancis, France. Dia ni seorang tabib, doktor al-jarrah, doktor pakar bedah yang banyak bekerja ataupun bergerak seluruh dunia. Dia pernah pergi ke Riyadh, Arab Saudi, dan dia berkesempatan mengkaji tentang ilmu sains dalam Quran, dalam Injil, dalam Taurah, dan akhirnya dia masuk Islam setelah dia buat kajian selama 10 tahun. Dan dia mendapati ilmu sains yang dia kaji, yang dia belajar tak bercanggah dengan fakta dalam Quran. Itu kesimpulan dia buat. Kemudian kita melihat ada seorang doktor daripada Thailand, saya tak ingat pernah baca dalam majalah Solusi, dia mengkaji tentang kulit manusia. Kulit manusia ni ada banyak lapis. Bila dia melihat satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 59 yang menceritakan tentang orang-orang kafir
dalam neraka nanti diseksa sehingga kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit orang kafir dalam neraka itu hancur luluh kerana dibakar, maka Allah Ta'ala kata kami akan tukar ganti dengan kulit yang lain. Kenapa pula tukar ganti? Sebab bila kulit dah hangus terbakar, dia tak rasa sakit dah. Rupa-rupanya saraf-saraf yang mengesan rasa sakit, dalam bahasa Arab dipanggil an-nihayat al-asabiyah. Hujung-hujung saraf yang boleh mengesan sakit itu hanya berada pada lapisan yang kedua daripada kulit manusia. Lapisan atas, lapisan yang bawah kulit atas ni dipanggil lapisan epidermis. Kalau siapa yang belajar ilmu biologi. Kemudian bahagian bawah tu dia ada saraf-saraf yang mengesan sakit. Bila dah kulit tu dah hangus, atau kalau seseorang tu mungkin melecur yang teruk, dia sakit mula-mula je. Lepas tu tak sakit dah. Sebab apa? Sebab saraf yang mengesan sakit tu dah mati dah. Lalu bila doktor yang daripada Thailand tu kaji, dia kata betul ayat Quran ni tentang apa yang dia belajar. Maka dengan sebab itu dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Jadi kalau kita nak kata semua ilmu sains ni menipu, tak juga. Cuma kita kena faham dalam konteks yang macam mana yang Quran beritahu. Tapi kita tidak boleh memaksa Quran untuk ikut fakta sains. Cuma kita kena faham apa yang sains beritahu sesuai dengan apa yang Quran beritahu. Contohnya, kalau Quran beritahu mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi, dia kata, aku melihat sebelah buah planet. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sebelah buah planet, termasuk matahari dan bulan, sujud kepada aku. Kita tak boleh nak kata sebelah buah planet ni planet dalam sistem solar. Sistem solar ni ada 9. Oh, kita kata maknanya 2 lagi manusia tak jumpa. Sebab Quran sebut sebelah. Nabi Yusuf lihat sebelah buah planet sujud kepadanya. Sebelah buah bintang. Lalu kita nak memaksa tafsiran kaukab dengan maksud planet dalam sistem solar. Tak, silap tu. Dr. Yusof Qaradawi dalam tafsir Maudu'i dia mengatakan ini satu kesilapan. Sebab ayat tu bukan berbicara tentang planet yang ada dalam sistem solar. Tapi ayat tu berbicara tentang sebelah planet tu adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Bukannya planet Utarik, Kejora Bumi, Mushtari, Marikh, Zuhal, Neptun, Pluto, bukan hal tu. Jadi ada orang salah faham, dia kata, oh sebelah, maknanya Quran sebut ada sebelah, manusia jumpa 9 ya. Mana 2 lagi tak jumpa. Ini adalah satu tafsiran yang dipaksa. Kerana asalnya ayat tu bukan berbicara tentang planet yang ada dalam sistem solar. Itu ceritalah lain. Jadi sebenarnya kalau kita nak kata fakta sains itu menipu atau tidak, kita kena tengok banyak sudut. Kita tengok banyak sebab sains adalah ilmu Allah yang Allah Taala berikan sedikit kepada manusia. Sains adalah ilmu Allah, kena faham. Tetapi Allah Taala boleh ubah ilmu sains itu dengan kehendaknya. Apa contohnya? Contohnya, kita belajar sains, api sifatnya panas dan membakar. Tapi dengan kuasa Allah, dia boleh tukar api itu jadi sejuk. Dah lari daripada sunnatullah. Contohnya ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang besar, lalu Allah Ta'ala memberikan perintah, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Api yang Allah Ta'ala ciptakan asalnya sifatnya panas membakar, dah bertukar jadi sejuk. Dengan kuasa Allah, jadi sejuk. Dan ini dah, kalau kira macam sains, dah bercanggah lah. Ilmu sains kata api itu panas, tapi Allah Ta'ala boleh ubah. Dan banyak lagi kajian-kajian sains yang lain menunjukkan bahawa tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Bahkan ianya adalah benar. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut bila lalat jatuh dalam minuman kita. Adalah hadis Sahih Bukhari. Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum. Bila lalat tu jatuh dalam minuman kamu, apa Nabi suruh kita buat? Nabi kata falyaghmishu, celup lalat tu, rendam dia sekejap. Kemudian falyanzihhu, hendaklah kamu buanglah ataupun tarik buang. Jadi apa faedah Nabi suruh celup sekejap lalat tu dalam gelas air tu? Nabi kata sebab fa inna fi ahadi janahaihi shifaa'un wa fil akhar da'un. Pada salah satu sayap lalat itu dia ada penyembuh, ada obat, ada penawar. Tetapi pada sayap yang sebelah lagi dia ada penyakit, ada racun. Jadi lalat ni bila dia jatuh dalam air, dia akan menjatuhkan sayap sebelah kiri. Hak sebelah kiri tu ada racun. Hak sebelah kanan tu Allah Ta'ala ciptakan ada penawar. Jadi bila kita celup dua-dua, jadi penawar yang ada pada
sayap lalat sebelah kanan tadi akan meneutralkan. Istilah sains dia akan berlaku proses neutral. Kalau kita belajar sains, bahan makanan kita ni ada dua unsur, asid dan alkali. Asid dan alkali, tapi banyak sifat asid lah. Tapi bila kita berus gigi, obat gigi tu kan dia ada alkali, maka dia dapat meneutralkan bahan-bahan asid supaya tidak rosak gigi kita. Jadi berlaku peneutralan antara asid dengan alkali. Sebenarnya asas kepada kaedah neutral ni dah disebut dalam hadis Nabi. Bila Nabi kata lalat jatuh dalam air kamu celup, lalu penawar tadi dapat meneutralkan sifat racun menyebabkan tidak lagi beracun. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan sains menipu, itu perlu kepada kajian dan semak kayak semula lah. Cuma kita mengatakan tidak bercanggah. Bila Quran sebut wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari itu bergerak. Dalam buku ni saya lebih yakin dengan fakta buku ni yang ditulis susun oleh Dr. Muhammad Ali An-Nadwi. Kajian yang lebih jelas dia kata matahari tidak statik. Sebagaimana bumi bergerak mengelilingi matahari, matahari juga bergerak, dia pula ada orbit baginya. Dan dia ada gambar rajah ditunjuk, dia kata matahari ni bergerak, ni ada gambar rajah. Matahari ni bergerak seperti pergerakan kuda. Kalau para jemaah boleh tengok yang saya tunjuk sini. Matahari ni bergerak pada orbitnya dalam keadaan tinggi rendah sebagaimana pergerakan kuda bila berlari. Gedeg-gedeg, kuda tu dia berlari. Jadi kedudukan matahari dia punya orbit dia tidak selari, dia ada tinggi rendah. Itulah sebabnya kita melihat kenapa kadang-kadang ada waktunya matahari sebelah timur naik sebelah ni. Kemudian sebelah tu. Dia punya kedudukan dia tu sebelah timur tu tidaklah timur juga, tapi di segi kanan kiri tu dia berbeza. Itulah membawa kepada kadang-kadang waktu subuh kita awal, kadang-kadang lewat. Waktu maghrib kita kadang-kadang awal, lewat. Sebab dia ada kaitan dengan pergerakan matahari. Matahari bukan setakat apa dia kita kata ialah kalau sains ada dia mengatakan matahari ni statik duduk tempat tu je, hak bergerak, bumi berpusing dan bergerak mengelilingi matahari untuk melengkapkan setahun 365 hari. Tapi sebenarnya matahari juga bergerak. Dalam hadis Sahih Bukhari bila Abu Dzar ditanya oleh Nabi SAW, Nabi tanya Abu Dzar Al-Ghifari bila masuk waktu malam, Nabi tanya, kamu tahu ke mana matahari pergi? Ila aina tadhhabu syams? Abu Dzar kata, aku tak tahu. Allah dan Rasulnya saja lebih tahu. Nabi kata, matahari sekarang pergi menghadap Allah dan sujud di bawah arash. Sujud di bawah arash. Itu kita tak boleh nak fikir dengan akal kita macam mana matahari pergi menghadap Allah dan sujud. Tapi itu yang Nabi sebut adalah hadis Sahih Bukhari. Kita kalau fikir secara sains, kita kata bila malam, matahari berada di bahagian dunia lain lah. Kita malam sebelah sana siang. Kita siang sebelah sana malam. Itu ada paparan hadis tentang lalat yang saya sebut tadi. Bila lalat jatuh dalam minuman kita, suruh dicelup. Kerana pada salah satu saatnya ada penyakit, salah satunya ada penawar. Jadi kesimpulannya kita boleh buat tentang soalan tadi. Kalau kita mendakwa ada percanggahan antara sains dengan Quran dan Sunnah, maka perlu kepada satu kajian yang lebih mendalam. Adakah kita kekurangan ilmu atau apa sebenarnya tu? Wallahu alam, kita tak tahulah. Tapi setakat yang kita tahu, kalaulah kajian itu jujur dengan ikut kaedah ilmu yang benar, insya-Allah tak bercanggah. Ilmu sains dan Quran tak bercanggah. Mungkin yang bercanggah sebab kita kekurangan ilmu untuk memahami penceritaan ayat tu dalam Quran ataupun apa yang Nabi nak sampai ke dalam hadisnya. Wallahu a'lam, kita berhenti setakat itulah. Kita dah 7.48, jadi hari ni kita banyak berbicara tentang ilmu sains. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan ayat yang seterusnya. Esok kita masuk tentang cerita di alam akhirat pula. Cerita tentang kedahsyatan azab neraka Jahannam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
Betul. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima Salam kasih bro. Ustaz. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. ya, sama-sama. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Ya, ya, insya-Allah jumpa lagi esok. Ya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.